Abu Dhar terkenal sebagai lanun. Semua orang takut dengan kabilah dia. Cuma Abu Dhar ni sangat realistik. Kabilah Ghifar yang menyembah berhala, dia nampak itu satu kebodohan, dia tak ikut serta. Bila dia duduk di dekat dengan Mekah, dia mendengar berita bahawa ada seorang pemuda membawa ajaran yang bernama Islam. Maka Abu Dhar ni satu orang yang berfikir, siapa Muhammad? Kenapa Muhammad tak pergi sembah berhala? Maka dia pun hantar adik dia nama Anis. Dia kata, wahai Anis, hampir tengok ajaran apa yang dibawa oleh lelaki yang bernama Muhammad ni. Adik dia pun pergi. Bila adik dia balik, beritahu kat dia, wahai abang, Muhammad ni menyeru kepada akhlak yang baik. Perkataan yang keluar daripada mulut dia yang tidak mampu direka oleh ilmu dan akal manusia. Maka Abu Dhar pun rasa tak puas hati dengar. Maka dia pun siap, dia nak jumpa sendiri Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Abu Dhar sampai ke Mekah, dia tak tahu Nabi Muhammad ni di mana, dan dia tak berani tanya di mana Muhammad. Sebab adik dia pesan dah, sesiapa yang menganut agama Muhammad, mereka akan disiksa dengan teruk. Jadi dia duduk situ, dia tunggu saja sampai Sayyidina Ali ibn Abi Talib tahu ini orang luar, bukan penduduk Mekah. Maka Sayyidina Ali pun kata, wahai pemuda, jom bermalam jadi tetamu aku. Dia balik, dia pun ikut Sayyidina Ali, duduk di rumah Sayyidina Ali, tak ada sembang apa. Sampailah hari ketiga, baru Sayyidina Ali tanya, wahai pemuda, kamu ni nama apa? Nama Jundub ibn Junadah. Apa tujuan kamu datang sini? Kalau aku bagi tahu kepada kamu tujuan aku datang, kamu rahsia. Sayyidina Ali kata, ya, aku datang sini untuk mencari seorang lelaki bernama Muhammad, dan aku nak tahu apa isi kandungan ajaran dia. Dan Ali pun sonok berseri-seri muka dia. Dia kata, esok ikut aku. Kalau aku baling batu ke kanan, kamu belok ke kanan. Kalau aku baling batu ke kiri, kamu belok ke kiri. Dan kalau ada hal yang tidak diingini berlaku, aku akan berhenti macam tuang air. Malam tu Abu Dhar pun tak boleh lena sebab sonok nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Esokkannya Sayyidina Ali pun bawa dia. Akhirnya sampai ke rumah, Sayyidina Ali kata, kalau aku masuk ke satu rumah, hang masuk. Sayyidina Ali dah bagi tahu dah, ya Rasulullah, ada satu orang nama Jundub ibn Junadah daripada Bani Ghifar nak mari jumpa kamu. Dia nak dengar ajaran ini, ya Rasulullah. Nabi ready. Sayyidina Abu Dhar pun masuk. Dia pun tengok Nabi dah tunggu. Dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Dhar adalah manusia pertama yang bukan Islam yang memberi salam kepada Rasulullah. Nabi pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun duduk depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ajaran apa yang Rasulullah bawa? Nabi pun baca. Nabi baca Al-Quran. Habis Nabi baca Al-Quran, Abu Dhar kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Belum sempat berubah tempat dan berganjak, Abu Dhar dah masuk Islam. Kemudian Abu Dhar pun duduk di kota Mekah, belajar direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa minggu duduk dengan Nabi, belajar sendiri daripada Rasulullah. Nabi pun pesan, wahai Abu Dhar, kalau kamu nak balik ke Ghifar, kamu balik. Jangan bagi tahu kepada mana-mana orang Quraisy, bahaya. Abu Dhar kata, ya Rasulullah, demi Allah, aku akan umum kepada Quraisy. Kemudian esokkan paginya sebelum bertolak balik, dia umum. Dia kata, wahai Quraisy, aku nak umumkan bahawa aku bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak dan habis lagi baru Muhammadur Rasulullah. Pemuda-pemuda Quraisy yang duduk di situ semua bangun dengan laju. Dia ni pengikut Muhammad, jom pukul dia. Sampailah Abu Dhar pingsan dan kemudian diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas kata, celaka kamu semua, dia ni daripada Bani Ghifar. Kalau kamu bunuh dia, tak ada barang dagangan kamu yang boleh keluar daripada bumi Mekah. Jadi sebelum mereka tu sempat bunuh dia, Sayyidina Abbas sempat selamatkan. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah. Abu Dhar beritahu, ya Rasulullah, dia pukul aku. Nabi kata, aku dah bagi tahu dah, semoga Allah ampunkan kamu. Abu Dhar kata, ya Rasulullah, ini hajat hati dan diri aku yang terpendam untuk aku umumkan. Ya Rasulullah, aku nak balik ke Ghifar, aku nak seru mereka kepada Islam. Nabi pun kata, serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut, wahai Abu Dhar. Dia pun bertolak balik. Dia jumpa dengan adik dia. Adik dia Anis tanya, macam mana abang? Ajaran Muhammad, ajaran itu ajaran yang mulia dan aku telah memeluk Islam. Maka Anis kata, aku pun sebenarnya telah peluk Islam. Jom kita ajak ibu kita masuk Islam. Waktu tu juga ibu Abu Dhar masuk Islam. Maka semua keluarga Abu Dhar masuk Islam. Jadi Abu Dhar dan adik dia berdakwah kepada Bani Ghifar sampai semua masuk Islam. Sampai bila Abu Dhar bawa kabilah dia pergi jumpa Nabi di Madinah, Abu Dhar kata, semua dah masuk Islam ya Rasulullah. Nabi kata, Ghifar adalah satu kabilah yang Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Kemudian Abu Dhar pun dia balik ke kampung dia. Nabi perang Badar, Nabi perang Uhud, Nabi perang Khandaq.
Abu Dhar duduk menjaga Islam di kampung dia. Dia tak bersama Rasulullah dengan perang-perang besar ni. Kemudian lepas perang Khandaq, barulah Abu Dhar berhijrah ke Madinah menjadi bayang-bayang Rasulullah. Apa maksud menjadi bayang-bayang Rasulullah? Rapat dengan Nabi. Siapa rapat dengan Nabi, semua hebat. Sehingga Nabi puji dia, tidak ada satu orang lelaki di bawah naungan langit di atas permukaan bumi yang lebih jujur daripada Abu Dhar. Nama dia sangat masyhur. Sahabat Nabi yang sangat zuhud dengan dunia ni, iaitulah Jundub ibn Junadah Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhu, meninggal pada tahun 32 Hijrah. Semoga kita mendapat akibat daripada kisah hidup Abu Dhar dan dapat menjadikan teladan dalam hidup kita. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.